Okey, aku cerita kepada anda. Jadi peruntukan semua ni, emas di alam gaib ni semua adalah untuk Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Jadi kamu naik kau tu, turun kau ni. Okey, saya turun tadi. Saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, telah sampai kepada saya sebuah video yang viral di TikTok, yang mana video ini boleh dikatakan di luar kebiasaan Islam di Malaysia. Sebab biasanya video-video yang berkenaan dengan Islam yang pelik-pelik itu datang daripada negara Indonesia. Tetapi perkara ini sekarang berlaku juga di Malaysia, bahwa diceritakan dalam sebuah video tersebut ada seseorang yang mendakwah dirinya telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendakwah bahwa Imam Al-Mahdi yang akan turun kelak di akhir zaman merupakan Muhammad Rasulullah SAW. Tentu ini bercanggah dengan hadis-hadis yang telah ramai diketahui oleh orang-orang Islam. Oke, jom kita tengok terlebih dahulu videonya. Muhammad Rasulullah ni akan turun ke bumi ni. Okey, dia akan bertukar namanya menjadi Imam Al-Mahdi. Okey, Muhammad Rasulullah ni dia akan bertukar. Okey, dia kata dia akan bertukar nama di akhir zaman. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah. Imam Mahdi adalah Muhammad Rasulullah. Okey, Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Orang sangka Penyimpangan yang pertama nih ya. Imam Mahdi itu adalah sebenarnya orang tak tahu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun bersama-sama Nabi Isa. Dia akan turun bersama-sama Nabi Isa. Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Okey, aku cerita kepada anda. Jadi peruntukan semua ni, emas di alam gaib ni semua adalah untuk Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman akan bergandingan dengan Nabi Isa. Okey, sudah faham nah? Minum ayat dulu. Okey, kamu akan turun. Okey, macam mana aku nak turun? Aku tak tahu ni. Nak macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kau tu tadi, sekarang hang turun kau tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Jadi kamu naik kau tu, turun kau ni. Okey, saya turun tadi. Saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril. Dia menyamar sebagai orang tua. Kalau dia menyamar jadi besar, aku pun takut. Dia menyamar seperti orang tua dia. Lepas tu saya pun turun. Saya beritahu saya punya guru. Penyimpangan yang kedua. Semalam saya macam ni, dia berjumpa dengan Allah. Dia kata okey, terima kasih. Kamu telah sampai apa yang kamu nak. Kamu nak tahu siapa Imam Mahdi. Jadi saya pun sekarang ni saya senyap lah. Saya sekarang senyap. Sebab itu banyak ilmu ni. Ilmu sana main sini, ilmu sana main sini, ilmu sini. Jadi ilmu tu akan keluar. Ilmu macam-macam ilmu tuan-tuan. Video ini adalah sebuah rekaman live yang dibuat oleh Pangeran Mubin di akun TikToknya. Maka saya boleh katakan ada dua penyimpangan yang dikemukakan oleh Pangeran Mubin, dan itu semua bercanggah dengan ajaran Islam. Pertama, Pangeran Mubin ini mendakwah naik ke langit dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril yang menyamar sebagai orang tua. Tentu dakwaan ini adalah dakwahan yang dusta dan tidak dapat dipercaya. Mana mungkin manusia berjumpa dengan Allah? Sebab kalau kita nak bahas kata jumpa di sini, maka kita akan mendapati dua arti. Pertama, berjumpa artinya melihat atau memandang.
maka perkara ini sangat mustahil berlaku pada manusia biasa yang bukan nabi dan bukan seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanah fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin." Maka arti daripada ayat ini, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami, maksud di sini adalah Allah, maka pada waktu yang telah kami tentukan dan Allah telah berfirman langsung kepada Nabi Musa, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sekali-kali tak sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabbnya menampakkan diri ke gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang pertama yang beriman." Maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, Allah Azza wa Jal memakai kata-kata lantarani, kamu sekali-kali tak sanggup untuk melihatku. Maka dalam kajian ilmu nahu, lan di sini berfungsi sebagai nafi ta'bid, yaitu peniadaan untuk selamanya. Kalau tidak dapat dilihat oleh Musa, juga selamanya tidak bisa dilihat oleh orang lain, bahkan Rasul sekalipun. Kemudian firman Allah yang mengatakan, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka seandainya ru'yatullah boleh terjadi, kenapa Musa langsung pingsan sebelum melihat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga firman Allah yang berbunyi, maka setelah sadar kembali dia berkata, Maha suci engkau. Maka dalam tafsiran pada kalimat ini, Ar-Razi berkata, Musa bertasbih untuk mentahzihkan, untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan sebelumnya, yaitu permintaan melihat Allah Subhanahu wa taala dan tanzih tidak terjadi kecuali dari kekurangan. Dan dengan demikian, maka melihat Allah Azza wa Jal menunjukkan kekurangan dan hal itu mumtani, tidak boleh terjadi pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, perkataan Musa dalam ayat di atas, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama beriman, menunjukkan bahwa permintaan melihat Allah Subhanahu wa taala dianggap dosa oleh Musa. Nah, sehingga harus bertobat kepadanya, dan tobat tidak dilakukan kecuali karena telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, jumpa ini boleh punya arti berkomunikasi atau menyapa, sebagaimana tadi yang telah dikemukakan oleh Pangeran Mubin. Tetapi perkara ini juga mustahil berlaku pada manusia, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idzni ma yasha innahu aliyyun hakim." Yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan manusia hanya boleh lewat wahyu sahaja atau dibalik tabir atau lewat utusannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat, niscaya dia tampakkan dirinya langsung dan tidak perlu lewat perantara atau dibalik tabir. Maka secara akal logis bahwa semua yang dilihat mesti akan berbekas di penglihatan dalam bentuk atau rupa. Sedangkan yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat dan tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Kemudian teman-teman semuanya, penyimpangan yang kedua yang dikemukakan oleh Pangeran Mubin ini adalah bahwa dia mendakwah Imam Mahdi adalah Muhammad Rasulullah. Tentu ini menyalahi riwayat-riwayat yang telah ramai disahkan oleh kalangan ulama berdasarkan hadis bahwa di antara ciri-ciri ataupun tanda
tanda-tanda daripada Imam Mahdi ialah pertama, Imam Mahdi termasuk Ahlul Bait Nabi karena memiliki garis nasab yang tersambung ke Rasulullah. Ia memimpin dan menegakkan keadilan setelah kejahatan merajalela. Kemudian yang kedua, Imam Mahdi memiliki garis nasab yang tersambung ke Rasulullah. Bahkan namanya sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kemudian ketiga, Imam Mahdi memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar, ia memimpin selama 7 tahun dan menegakkan keadilan. Nah, bagaimana boleh dia berkata bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad Rasulullah SAW, sedangkan daripada hadis yang masyhur menyebutkan Imam Mahdi adalah keturunan daripada Rasulullah SAW, bukan Rasulullah itu sendiri. Nah, supaya menjadi pengetahuan kita berkenaan dengan ciri-ciri daripada Imam Mahdi, jom kita tengok dan kita simak penjelasan daripada Ustaz Wadi Anwar. Nabi akan senaraikan kepada kita lebih daripada 6, 7, mungkin 8 ciri-ciri seseorang itu Imam Mahdi. Sangat banyak yang digariskan oleh Rasulullah. Yang pertama, Imam Mahdi itu akan keluar ketika mana kezaliman dan kejahatan memenuhi muka bumi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah seorang lelaki. Alhamdulillah sepanjang 1400 tahun belum ada lagi wanita yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi palsu ni banyak di India, di serata dunia yang mengaku ni banyak. Dan yang ketiganya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, namanya mesti Muhammad, nama ayahnya mesti Abdullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Muhammad kata Nabi SAW, Imam Mahdi yang original ni, kata Nabi dalam satu hadis lain juga dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih, Nabi kata Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi laylah. Mahdi mesti dari keturunan kami, kata Rasulullah waktu Nabi hidup. Nabi beritahu kat sahabat supaya sahabat sampaikan kepada kita pada malam ni. Satu generasi ke satu generasi ke satu generasi, hadis ni sampai kepada kita. Nabi kata Mahdi mesti keturunan kami. Maksudnya tuan-tuan, Ahlul Bait ni ada ke tidak? Ahlul Bait mesti ada. Siapa yang mengingkari kewujudan Ahlul Bait, dia mengingkari kewujudan Imam Mahdi. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingkari kewujudan Imam Mahdi meletakkan imannya pada tahap yang paling bahaya. Nabi sebut sendiri, Nabi kata Mahdi mesti ahli keluarga aku, Ahlul Bait. Hadis Ahlul Bait, ya. Dia kata Ahlul Bait tak ada mesti dari keluarga Hasan Hussein saja. Bukan Rasulullah itu sendiri. Fatwa tu tak pernah dikeluarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatwa tu kita hanya kedengaran 200 tahun kebelakangan ni saja daripada sekumpulan pihak. Sebahagian, mereka pun tak semua, sebahagian daripada mereka. Ada ustaz-ustaz mereka sebut Ahlul Bait ni mana ada dah zaman ni. Astaghfirullah, taubat kepada Allah. Kalau Ahlul Bait sudah tidak ada, ni Imam Mahdi nak datang zaman bila? Imam Mahdi akan datang lagi hujung zamannya, dan dia adalah Ahlul Bait. Nabi sendiri yang sebut Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Maka Ahlul Bait Nabi sekarang ni tuan-tuan disebutkan oleh Dr. Ali Jumaah, Mufti nombor 1, bekas Mufti nombor 1 Mesir, ya? Negara yang paling ramai ulama di kalangan negara-negara umat Islam sedunia, paling ramai di Mesir. Dr. Ali Jumaah kata lebih kurang 20 juta Ahlul Bait yang berada di seluruh dunia hari ini. Antara mereka, salah seorang daripada mereka ialah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Imam Mahdi ini mestilah daripada keturunan Nabi. Hasan keturunan, ya, bukan itu khilaf di kalangan ulama, tak kisah. Kedua-duanya keturunan Rasulullah. Sama ada daripada susur galur Hasan ataupun daripada susur galur Husain. Hari ini semua ahli keluarga Nabi, sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Al-Abu Lahabi daripada susur galur mustahil. Sama ada Al-Hasani ataupun Al-Husaini sahaja. 90% ahli keluarga Nabi meninggal pada zaman Sayyidina Ali, dibunuh dalam peperangan. 90%. Hanya yang tinggal ketika itu Al-Imam Ali Zainul Abidin sahaja yang cicit-cicit Nabi SAW. Itu cerita lain. Kata Dr. Ali Jumaah, Allah menjaga keturunan Rasulullah ini sebagai tanda mukjizat, walaupun tinggal satu-satunya keturunan Rasulullah ketika itu, tetapi hari ini keturunan itu disebarkan oleh Allah ke seluruh muka bumi ini. Termasuklah di Malaysia pun ada yang Ahlul Bait. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kata Nabi SAW dalam satu hadis, Mahdi itu mestilah orang Madinah. Mesti orang Madinah, dia bukan orang Mekah. Dia mesti dilahirkan. Jadi ini adalah bukti kedua bahwa apa yang dikemukakan oleh Pangeran Mubin itu adalah menyimpang, ya. Kalau dikatakan Imam Mahdi itu adalah Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu lahir di Mekah, sedangkan Imam Mahdi itu dikatakan dalam sebuah hadis ini lahir di Madinah.
di Madinah Al-Munawwarah, membesar di sana, kata Rasulullah SAW. Setelah dilahirkan di Madinah, bila dia akan dilahirkan? Ini soalan. Yang itu tidak ada jawapan. Nabi tak pernah bagi tahu secara terperinci bilakah dia akan dilahirkan, tak ada. Cuma Muhammad ibn Abdullah ini akan dilahirkan hasil perkahwinan ayahnya yang bernama Abdullah lah. Maksudnya dia lahir dengan sempurna seperti manusia biasa yang lain. Ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi ni. Abdullah ayahnya keturunan Rasulullah, ibunya pada pendapat juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lahir suatu hari nanti seperti seorang bayi biasa yang lain, kemudian membesar. Nabi kata sampailah umurnya di antara 30 hingga 40 tahun, ketika itu beliau akan dibai'ah. Itu syarat yang seterusnya. Maka di antara usia 30 hingga 40, Imam Mahdi, pemuda keturunan Nabi itu, akan meninggalkan Madinah, kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau akan dibai'ah, beliau mesti dibai'ah. Ini syarat seterusnya. Imam Mahdi mesti dibai'ah di hadapan Kaabah bainar rukni wal maqam. Itu hadis yang sahih ataupun hasan hadis tu. Nabi kata beliau mesti dibai'ah di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim, di antara itu. Di situ beliau akan dibai'ah. Bai'ah ni macam mana, tuan-tuan? Bai'ah ini dilantik oleh orang ramai ketika tu secara susunan Allah Azza wa Jalla, Allah yang gerakkan, iaitu beliau pergi, saya rasa mengerjakan haji, sebab ada hadis dhaif yang menyebutkan bahawa beliau akan dibai'ah pada bulan Muharram. Maksudnya Zulqa'dah bukan musim haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hadis dhaif lain menyebutkan bahawa pada musim haji itu akan berlaku kekacauan dan pertumpahan darah di Mina. Maksudnya mungkin peperangan, mungkin bukan. Sebab tu saya sebut yang tu hadis dhaif. Yang sahihnya, Imam Mahdi akan dibai'ah di antara rukni wal maqam, di antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Di situ dibai'ah pada bulan Muharram. Ketika dia sampai, ada di kalangan para ulama yang telah pun berhimpun di kota Mekah ketika itu tanpa disusun oleh sesiapa. Dengan tergerak hati, mereka rasa untuk membai'ah seorang lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah dengan gelaran Al-Mahdi. Lalu para ulama ini mencari-cari lelaki ini. Tahun tersebut Allah menggerakkan hati mereka untuk mencari lelaki ini. Maka masing-masing mencari. Akhirnya mereka jumpa lelaki-lelaki ini, pemuda ini. Lalu disuruh menjadi ketua kepada umat Islam. Dia tak mahu, ditolak. Dia pun melarikan diri ke Madinah balik. Kemudian di Madinah juga berlaku kekacauan. Kerana berlaku kekacauan di Madinah, Imam Mahdi akan melarikan diri semula ke Mekah ketika itu. Para ulama yang datang daripada Syam dan juga para ulama yang datang daripada Iraq, Al-Abdal daripada Syam dan juga para ulama daripada Iraq akan datang, akhirnya menyuruh supaya Imam Mahdi menerima perkara ini. Sebab setelah berbincang, bersembang dengan Imam Mahdi dan sebagainya, ternyata pada Imam Mahdi terdapat sebahagian besar daripada tanda-tanda ini. Dia orang Madinah, dia pemuda keturunan Nabi, ibu dan ayah keturunan Rasulullah. Sekian-sekian ulama semak, kamulah lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi. Ulama lebih tahu tanda-tanda ni kerana mereka juga menghafal hadis-hadis ni. Akhirnya para ulama ini bersepakat, wahai pemuda, kamulah Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan agama ini di atas muka bumi ini, untuk kembali mentadbir alam ini. Kamu mesti dibai'ah. Baik, itulah ciri-ciri dan tanda-tanda daripada Imam Mahdi yang telah dijelaskan secara komprehensif oleh Ustadz Wadi Anwar. Maka ketika kita menyimak dari penjelasan Ustadz Wadi Anwar ini, tidak menemukan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Pangeran Mubin tersebut. Bahwa Pangeran Mubin ini mengatakan kalau Imam Mahdi merupakan Muhammad Rasulullah SAW. Tentu apa yang dikatakan oleh Pangeran Mubin ini bercanggah daripada hadis-hadis masyhur, hadis-hadis yang telah disahkan oleh kalangan ulama dan telah menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam. Maka jika kita mendapati dan mengetahui ajaran-ajaran sesat sebagaimana yang dikemukakan oleh Pangeran Mubin ini, hendaknya kita harus hati-hati. Jangan sampai ajaran-ajaran semacam ini menyebar luas secara masif. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.